A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa parasmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan juga amalmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Hari di mana tiada guna harta benda dan anak pinak kecuali mereka yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Okay, alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati. Ini hari yang kedua untuk minggu ni. Minggu yang kelima dah kita membincangkan bagaimana cara-cara untuk kita menyucikan hati kita ni, ataupun menghidupkan hati kita. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul lagi dan seterusnya menambahkan lagi ilmu agama kita ini. Dan menuntut ilmu agama ini adalah salah satu tanda Allah cintakan kita. Peluang ataupun kesempatan masa untuk kita menuntut ilmu agama ni adalah salah satu tanda Allah menghulurkan cintanya kepada kita. Oleh sebab itu, bila ada orang yang mengajak kita mendengar ilmu agama ataupun ada kuliah-kuliah agama di sekitar kita, kita cuba hadirkan diri mendengar ilmu-ilmu agama. Kerana apa? Ilmu agama itu adalah tanda apa? Tanda Allah menghulurkan cintanya kepada kita. Bila ada orang mengajak kita mendengar ilmu agama, ada tempat-tempat yang dibacakan ilmu-ilmu agama, usahakan untuk mendengarnya. Kerana apa? Itu adalah tanda Allah menghulurkan cintanya kepada kita. Jangan kita cuba jangan menolak bila ada orang ajak nak mendengar ilmu agama ni. Kerana apa? Kalau kita konsisten menolak, orang-orang yang mengajak kita mendengar ilmu agama ni, dibimbangi Allah tak menghulurkan lagi cintanya pada kita. Waliyadzubillah, betul tak? Waliyadzubillah. Okay, kita teruskan lagi pengajian kita ni. Seperti mana yang telah dibincang sebelum ini, diri kita ini mempunyai beberapa unsur. Penciptaan kita ni, penciptaan manusia ni ada beberapa unsur. Kita ada jasad, ada roh, ada hati, ada akal dan juga nafsu. Antara kelima-lima unsur ni yang paling penting adalah akal, nafsu dan hati. Dan raja ataupun pembuat keputusan atas kesemua tindak tanduk kita adalah hati. Hati ni akan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang terima daripada akal dan juga kecenderungan nafsu, kecenderungan kesukaan kita. Hati ni akan membuat keputusan.
Oleh itu mengapa pentingnya kita menjaga hati ni. Kalau kita tak jaga kita punya kebersihan hati, tak beri dia suplemen supaya dapat hidup sihat, kita akan membuat keputusan-keputusan yang salah walaupun kita mempunyai maklumat yang betul. Walaupun kita mempunyai maklumat yang tepat, maklumat yang betul tu dah ada dalam kita punya akal fikiran, tapi kita tak dapat membuat tindakan yang betul. Tindakan kita asyik salah dia. Sebab apa? Kita tidak memberikan suplemen ataupun memberikan vitamin, memberikan makanan yang secukupnya kepada hati kita. Berbalik kepada tadi, ilmu. Ilmu itu adalah salah satu daripada tanda cinta Allah kepada kita. Bila ada orang yang mengajak kita mendengar ilmu, sedaya mungkin jangan kita menolaknya. Kerana apa? Ilmu itu adalah salah satu tanda Allah apa tadi? Menghulurkan cintanya kepada kita. Kalau kita asyik menolak saja panggilan ilmu, panggilan menuntut ilmu agama kepada kita ni dibimbangi apa? Allah tidak menghulurkan lagi cintanya kepada kita. Takut tak kalau Allah tak hulurkan lagi cintanya kepada kita? Macam seseorang lah kan, ada seorang lelaki suka kepada seorang wanita ni, dia akan usahalah kan. Mungkin mula-mula merisik. Lepas tu step kedua beri hadiah kan. Step ketiga mungkin berkenalan, dapat apa, bertanya khabar kan. Tapi kalau orang perempuan ni tadi konsisten menolak dia punya menghulurkan huluran cinta lelaki tadi, kemungkinan besar lelaki tadi akan apa? Dah tak ni. Akan menolak cintanya, betul? Dia akan jadi apa? Orang cakap apa tadi? Kalau dia teruskan juga menghulurkan cinta dia tu, akan nampak macam terhege-hege, betul tak? Macam tu jugalah dengan kita ni kan? Jangan asyik menolak saja Kalau kita ada orang yang mengajak kita ke arah kebaikan misalnya, jangan kita asyik menolak saja. Sebab apa? Dibimbangi nanti Allah tak menghulurkan lagi cintanya kepada kita. Waliyahzubillah. Okey. Kalau kita konsisten menolak orang yang mengajak kita mendengar ilmu ni, dibimbangi nanti Allah apa? Tak hulurkan cintanya lagi kepada kita. Takut tak? Kalau Allah dah tak menghulurkan lagi cintanya kepada kita, habislah kita. Apa guna kita hidup di dunia lagi kalau Allah dah tak mahu menghulurkan cintanya kepada kita? Begitulah analoginya kan. Dan lebih parah lagi, ada salah satu sikap manusia ni, semoga kita dijauhi daripadanya. Dia sombong dengan ilmu. Sombong dengan ilmu. Apa maksud sombong? Apa maksud sombong dari segi agama? Tak terima mendapat sombong ni kalau pada pandangan masyarakat biasa, masyarakat umum, mungkin seseorang yang macam pendiam kan, tak banyak cakap dengan orang, mungkin kurang bergaul dengan orang kan. Mungkin pada pandangan masyarakat orang-orang yang begitu, betul tak? Dia nampak macam terasing kepada orang, ni orang yang sombong, betul tak? Tapi kalau dalam agama, definisi sombong ni adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong ni adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan atau memeli orang yang menyampaikan kebenaran kepada dia. Ini sombong. Apa tafsiran sombong tadi?
mengikut agama? Menolak dan membeli. Menolak dan membeli, itu sombong. Sebagai contoh yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dulu, Rasulullah pernah mengumpulkan dia punya sanak saudara dia lah, semua sekali ahli keluarga, bapak-bapak saudara dia semua ada satu tempat kan. Macam kalau kita ni zaman moden ni ada grup WhatsApp kan, berkumpul satu tempat. Zaman Rasulullah dulu tak ada grup WhatsApp lah, ada kumpulkan satu kawasan tu, semua lah bapak saudara ada, semua saudara-saudara terdekat lah, anak kepada bapak saudara dia, isteri-isteri kepada bapa saudara dia, semua ada. Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran lah, berdiri menyampaikan ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Tiba-tiba seorang bapa saudaranya yang bernama Abu Lahab berdiri pergi sebelah Nabi, kata jangan percaya cakap dia ni, penipu, penghina agama nenek moyang, ahli sihir, semualah benda-benda kata-kata nista dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan sanak saudara ni, orang-orang terdekat. Apa Rasulullah buat? Teruskan dakwah. Rasulullah pandang pun tidak, berlalu pergi tanpa bersuara. Kalau pada pandangan manusia biasa, mesti dia orang kata, sombong ni Nabi ni. Ni bapak saudara ni at least cakap lah, hai bapak saudaraku, macam mana hari ni, sihat ke? Dah makan ke? Macam mana anak-anak semua okey ke? Tak, Nabi tak buat macam tu. Bapak saudara dia ni mungkin Pak Anjang ke apa nama, Pak Anjang sihat ke hari ni? Pak Anjang dah makan ke? Pak Anjang tadi kerja macam mana, okey ke kan? Rasulullah pandang pun tidak, berlalu pergi tanpa bersuara. Kalau pada pandangan tafsiran masyarakat, mungkinlah orang yang sombong tu adalah Rasulullah, sebab dia tak tegur langsung bapak saudara dia kat sebelah dia waktu tu. Sebenarnya mengikut tafsiran agama, sombong tu adalah perbuatan Abu Lahab tadi. Kerana apa? Abu Lahab, kerana apa? Sombong tu kalau dari tafsiran agama adalah menolak kebenaran, batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memerli manusia. Abu Lahab ni tadi, dia berdiri, dia tolak kebenaran yang Rasulullah bagi, dia perli-perli pula Rasulullah depan-depan sanak saudara lain. Yang ini orang yang sombong. Orang yang berlalu pergi tanpa bersuara, dia bukan orang yang sombong. Itu apa yang tafsiran sombong yang diberikan oleh agama kita lah. So kita jangan jadi orang macam ni. Bila ada orang datang kepada kita cuba menyampaikan suatu kebenaran tu, cuba dengar dulu kan apa yang dia nak sampaikan tu. Kalau betul, cuba untuk amalkan, cuba untuk ikut, ataupun kalau dia menegur, cuba untuk ubah diri. Jangan pula kita jadi orang yang sombong. Dahlah kita tak terima kebenaran, kita peli-peli dia pula. Ini orang yang sombong, bukan orang yang tadi cuba menjauhkan diri daripada orang-orang yang sombong ni tadi. Itu tafsiran yang diberikan oleh agama kita. Dan lebih parah lagi, Rasulullah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Masya-Allah. Subhanallah. Rasulullah kata apa? Orang yang sombong ni ada sebesar biji sawi je dalam hati dia, rasa sombong, sebesar biji sawi dia rasa sombong, tak masuk syurga. Subhanallah. Waliyadzubillah. Dia bukan tak akan masuk syurga lah kan. Tak masuk syurga tu maksudnya dia akan diseksa dulu di neraka. Kalau dia orang beriman lah, diseksa dulu di neraka, dia akan masukkan di syurga kemudian. Rasulullah guna perkataan la. Kalau Rasulullah guna perkataan lan, tak akan selama-lamanya masuk syurga. Masya Allah. Subhanallah. Sepatutnya tak berjadi apa. Kita usahakan diri kita, bila ada seseorang menyampaikan kebenaran kepada kita, kita cuba dengar, cuba dengar dan selidik balik apa yang disampaikan tu. Adakah perkara yang disampaikan tu benar atau tidak? Kalau benar, cuba untuk mengikutinya. Jangan kita jadi orang yang sombong. Orang yang sombong tadi adalah kita menolak kebenaran yang dia sampaikan, betul kita peli-peli, merendah-rendahkan dia pula. Ini adalah orang yang sombong. Dan lebih bahaya lagi, Rasulullah kata tak masuk syurga.
sebesar biji sawi je. Biji sawi besar mana ada? Kecil aja. Berbandingan mungkin dia punya kebaikan dah melaut luas, tapi disebabkan ada sikit aja dia punya rasa sombong dalam diri dia, dia akan dicampakkan dalam neraka dulu. Wal-iyazubillah. Okey. Kita teruskan pengajian kita pada bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga, sambungan hadis ketiga, perbandingan dunia dan akhirat. Semalam kita dah bincangkan pada poin yang terakhir yang semalam, dunia ini bagaikan mimpi. Dunia kan bagaikan mimpi ni macam mana? Bila kita macam kita tidur bermimpi. Bila kita tidur dan bermimpi, kita rasa benda tu macam real aja. Macam real aja. Tapi bila kita bangun, kita rasa aku bermimpi rupanya. Begitulah kita bila kita selepas kita mati nanti, kita akan rasakan hidup kita di dunia ni bagaikan seolah-olah mimpi. Kita macam rasa macam real aja, tapi sebenarnya kita bermimpi. Macam itulah apa yang kita akan rasakan setelah kita mati besok. Kehidupan kita di dunia ni kita rasa macam adalah seolah-olah seperti mimpi. Kita teruskan pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, dunia ini bagaikan sandiwara. Setiap orang ada peranannya masing-masing. Kadang-kadang seorang yang kuat mengambil peranan sebagai seorang khadam atau hamba. Kadang-kadang seorang pelakon yang biasa mengambil peranan sebagai seorang raja. Peranan yang dimainkan seseorang dalam lakonan itu tidak menjadi ukuran, akan tetapi yang penting ialah cara dia melakonkan peranan yang ditentukan kepadanya. Memanglah orang yang mengambil peranan sebagai raja bukanlah sebenar-benar raja. Orang yang melakonkan peranan khadam bukanlah khadam pada hakikatnya. Orang kaya dalam lakonan bukanlah kaya sebenarnya. Begitu juga orang miskin dalam lakonan bukanlah miskin sebenarnya. Seterusnya, orang yang baik tidak semestinya baik, demikianlah seterusnya. Sekiranya orang yang mengambil peranan sebagai raja dalam sandiwara tadi hendak benar-benar menjadi raja di luar pementasan itu, seperti di jalan raya dan tempat-tempat awam, lalu ia mengeluarkan arahan-arahan tertentu di mana-mana, sudah tentu ia ditertawakan orang. Jika ia benar-benar ingin melakukan yang demikian, maka tidak ragu-ragu lagi orang akan menuduhnya tidak siuman. Demikianlah dunia. Orang yang berpangkat di sini tidak semestinya berpangkat juga di akhirat. Kadang-kadang orang yang kaya raya di dunia miskin papa kebajikan di akhirat. Orang miskin di dunia kaya raya pula di akhirat. Orang yang mulia di dunia hina di akhirat. Sebaliknya orang hina di dunia mulia di akhirat. Begitulah seterusnya. Segala apa yang ada di dunia bukanlah peranan yang hakiki, akan tetapi ia adalah peranan yang bersifat sementara. Dilakukannya kemudian berakhir. Dia nak terangkan, kita ni dalam dunia ni adalah lakonan, pentas sandiwara. Apa yang kita punya peranan kita pada hari ini, apa tadi yang dikatakan, peranan yang dimainkan seseorang dalam lakonan itu tidak menjadi ukuran, akan tetapi yang pentinglah cara dia melakonkan peranan yang ditentukan kepadanya. Peranan yang dimainkan tu bukan menjadi ukuran, tapi cara dia berlakon tu yang dinilai. Faham tak? Orang yang berlakon kan dalam sandiwara, dalam drama-drama tu, peranan dia tu tak penting, tapi cara dia tu yang jadi penilaian, dia punya pengarah dia. Bagus tak kau ni lakon? Macam tu kita, macam tu juga kita kat dunia ni kan. Kita orang kaya. Orang kaya tu tak penting, peranan tu tak penting. Tapi cara kita membawa watak sebagai orang kaya tu macam mana? Mengikut apa yang Allah nak tak? Kalau dalam lakonan tu mengikut apa pengarah tu nak tak? Cara dia lakonkan. Walaupun dalam lakonan tu dia hanya seorang penyapu sampah, watak dia penyapu sampah. Watak dia tu tak penting, penyapu sampah tu watak tu tak penting, tapi cara dia melakonkan tu jadi penilaian yang diberikan oleh pengarah. Boleh jadi dia hanya seorang penyapu sampah dalam lakonan tu, tapi esok bila ada award kan, anugerah pelakon popular, yang dapat anugerah yang dapat anugerah penyapu sampah, lakonan penyapu sampah tadi. Sebab apa? Dia menghayati watak dia, melakonkan watak dia dengan baik. Mengikut
mengikut apa yang pengarah nak. Begitu juga kita dalam dunia, mungkin kita seorang kuli kan. Kuli macam yalah, kuli buat bangunan kan. Tapi disebabkan kita ni amanah dalam kita bekerja, kuli bangunan, esok nanti Allah akan nak bagi nilaian kepada kita esok di padang mahsyar esok. Boleh jadi kita punya nilaian kita ni, pahala kita ni ataupun kita punya anugerah kita ni kita dapat lebih tinggi daripada raja masa kat dunia dulu. Sebab raja tu tak, apa orang cakap, melakonkan watak dia dengan baik. Faham tak analogi dia? So kita kena sedarlah, lakonan je hidup kat dunia ni. Watak kita tu tak penting, siapa diri kita. Siapa diri kita tu tak penting. Tapi cara kita membawa siapa diri kita tu adalah yang terpenting kan. So bila jadi seorang cikgu, jadilah seorang cikgu yang amanah, menyampaikan ilmu kepada anak murid. Menjadi seorang anak kan, jadi seorang anak seperti anak Sumaidi ni, jadilah anak yang soleh. Jadi seorang ustaz sekalipun, title ustaz tu tak penting, tapi cara dia membawa title ustaz tu esok akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia amanah dengan ilmu dia sampaikan hadis-hadis yang sahih atau tidak, dia sampaikan ilmu agama yang benar atau tidak. Itulah yang akan jadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, poin yang seterusnya, dunia bagaikan tempat perhentian dalam perjalanan. Kalaulah seorang mengembara ke suatu tempat untuk bekerja, dalam tempoh masa 20 tahun ia berdagang, menempuh kesusahan, jauh daripada keluarga, anak isteri dan tanah air, ia mampu mengumpul sejumlah harta. Kemudian ia ingin kembali ke tanah airnya, lalu ia mula mengatur urusan perjalanan baliknya dengan menentukan masa rehat yang sesuai dalam perjalanan tadi, dan sekaligus kos perbelanjaannya. Akhirnya sampai ke tanah air dengan tangan kosong. Sudah tentu orang akan berkata kepadanya, ia benar-benar gila. Demikianlah manusia di dunia ini adalah seorang musafir. Dunia ini sebagai laluannya, sedangkan akhirat adalah tempat menetap. Maka barang siapa yang menggunakan seluruh usaha, masa, kerja, hartanya untuk dunia, kemudian ia meninggalkan dunia ini dan berpindah ke akhirat dengan tidak sedikit pun bekerja untuknya, keadaannya samalah dengan orang yang mengembara yang kami sebutkan di atas tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an faqala ma li wa ma lid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah SAW sedang tidur di atas tikar. Setelah baginda bangun, ternampak kesan di belakangnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kiranya kami ambilkan untukmu hamparan yang lembut. Lantas baginda menjawab, tidak ada apa untukku dan dunia. Tidaklah aku di dunia melainkan laksana seorang pengembara yang berteduh sesaat di bawah pokok kemudian akan pergi meninggalkannya. Masya Allah kan. Ada seorang sahabat ni pergi rumah Rasulullah. Waktu tu Rasulullah SAW sedang tidur kan, sedang tidur atas tikar apa yang dibuat daripada bahan-bahan daripada pokok tamar lah kan. Bila tidur tu, bila sahabat datang, bila sahabat datang, baginda bangun. Bila bangun tu nampaklah garis-garis dekat dia punya bahagian tepi badan dia tu, nampak bergaris-garis kan. Mungkin Rasulullah tak pakai baju lah waktu tu kan, bila sahabat dah nampak tu. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah kan, sahabat sedihlah tengok kan, seorang kekasih Allah, seorang yang makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah, tidur dia bergaris-garis dekat badan. Bergaris-garis dekat badan. Padahal itu adalah Rasulullah, orang yang paling mulia. Dia punya kemuliaan lebih daripada raja-raja yang ada dalam dunia ni. Padahal raja-raja semua tidur atas tilam yang empuk kan. Kalau tidur tenggelam kan.
bukan badan yang jadi bergaris. Tilam tu jadi bentuk badan dia. Yang ni tikar tu memberi kesan kepada badan dia. Kalau raja, kalau tidur, badan dia memberi kesan kepada tilam. Tapi ini makhluk yang paling mulia yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidur ni bergaris-garis kat badan kan. Ya Rasulullah, Abdullah Ibn Mas'ud berkata, tidakkah engkau mahu kami berikan engkau tikar yang lebih lembut daripada ni, yang lebih lembut daripada ni. Tapi Rasulullah jawab apa? Tak ada apa untuk aku kat dunia ni kan. Rasulullah jawab, tak ada apa untuk aku kat dunia ni. Aku di dunia ni macam seorang musafir yang berteduh sesaat di bawah pokok, kemudian akan pergi meninggalkannya. Rasulullah kata macam tu. Tak ada apa untuk aku kat dunia. Padahal kalau Rasulullah berdoa, ya Allah bagi aku tilam yang lembut, dapat. Tapi Rasulullah tak minta pun. Dan lebih kita pun cakap sayu lagi, Rasulullah kata tak ada apa kat dunia ni. Maknanya Rasulullah tak pandang apa kat dunia ni. Dia tilam yang empuk macam tu pun Rasulullah tak terasa nak minta kepada Allah, sebab dia rasa dunia ni apa sangatlah dunia ni kan. Semua dia punya doa hanyalah untuk akhirat saja. Dunia ni apa sangat Rasulullah kata kan. Kita ni laksana seorang pengembara, seorang musafir, yang berteduh sesaat di bawah pokok, kemudian kita akan pergi meninggalkannya. Maknanya pokok tu ibarat dunia ni lah, kita berteduh sekejap je, betul kita akan pergi meninggalkannya. Sebab Rasulullah nak minta dunia ni kepada Allah, macam tak berbaloi nak minta, macam tu lah kan. Dunia tak ada apa, sebab kita dapat nanti kita akan tinggalkan juga kan? Dunia ini tidak lain melainkan seperti pokok atau tempat perhentian bagi seorang musafir yang menggunakan sedikit masa untuk rehatnya, kemudian ia berlalu meninggalkannya. Seorang Muslim apabila mengenali nilai sebenar dunia ini, sudah tentu ia tidak akan tertarik hati dengannya dan tidak akan mendahulukannya daripada akhiratnya. Demikian seperti orang yang memperoleh sepotong kaca yang disangkanya permata, tentu ia amat gembira, dijaganya bersungguh-sungguh agar tidak hilang sebelum dijualnya. Kemudian ia diberitahu bahawa ia adalah kaca bukan permata. Adakah dia akan tertarik hati lagi dengannya? Tentunya setelah itu ia akan melemparnya, tidak peduli lagi, malah akan menyesal dengan masa-masa yang digunakan untuknya. Demikianlah dunia. Macam itulah. Dunia ni macam mana? Contohnya analogi mudahnya macam ni lah. Kita sedang bermusafir lah, nak pergi ke utara kan. Lepas tu kita berehat sebentar dekat R&R kan. So dalam pemusafiran kita ni adalah bawa macam-macam kan, makanan, lepas tu duit semua kan. Lepas tu kita berhenti R&R tu, kita gunakan semua duit yang kita ada, semua makanan yang kita ada, kita makan, kita berbelanja kat situ habis-habisan. Lepas tu kita ada lagi beberapa jam perjalanan lagi ni. Dan mengikut ukuran kita, bila kita dah belanja habis tu, kita nak menuju ke tempat yang kita tuju tu, bekalan tak cukup. Jadi orang cakap apa? Bijak tak orang ni? Dia habiskan ke R&R ni, sampai nanti dia nak menuju ke tempat yang dituju tu, bekalan dah tak ada. Bijak tak dia? Tak bijak, betul. Macam tu lah kita ni. Dunia ni macam R&R lah. Kan kita spend semua ni habis dekat sini kan. Kita beli macam apa, macam orang yang minat motor kan, beli motor 5, 6 biji, 7 biji, tapi semuanya nak pergi berjalan-jalan, seronok-seronok je kan. Tak ada manfaat untuk akhirat kan. Habis gitu je lah, tak ada manfaat akhirat kan. Macam debu berterbangan. Bandingkan pula dengan orang yang ada duit yang sama, jumlah duit yang sama dengan dia beli 10 biji motor mewah tadi. Dia gunakan untuk bersedekah buat masjid, beli Quran sedekah kat masjid, bantu anak-anak di Gaza sana. Orang yang kedua ni lebih bijak lah, sebab duit yang dia belanjakan untuk kebajikan akhirat ni tadi, saham dia tu, pahala dia tu, dia akan rasa bila dia lepas mati nanti. Tapi orang yang beli 10 biji motor nanti, bila dia mati, habis gitulah. Tak ada apa, tak ada saham dekat akhirat. Macam tu lah apa yang dicuba diterangkan.
kita ni macam seorang musafir. Kita berhenti kat dunia ni, pastikan segala apa yang kita ada dalam dunia ni bukanlah transfer habis, sebab kita perlukan juga sokongan untuk hidup kat dunia ni kan. Pastikan ada saham yang kita tanam di akhirat sana kan. Saham tu jadi sedekah kan, duit yang kita gunakan macam untuk pergi umrah, itu semua saham untuk akhirat lah. Pembelanjaan kita untuk ibadah kita ada saham akhirat dia. Untuk membantu memudahkan kita beribadah ada saham akhirat dia. Okey, adapun ayat itu menjelaskan bahawa dunia ini tidak lain melainkan melalaikan dan permainan. Kadang-kadang setengah orang merasa pelik dengan menganggap dunia sebegitu rupa. Ia berkata sungguhnya dunia juga ada akidah dan perjuangan menyebarkannya. Maka bagaimana boleh menganggap dunia ini melalaikan dan permainan semata-mata? Untuk menjawabnya, bahawa bekerja untuk dunia dan menjadikannya matlamat adalah melalaikan dan permainan. Adapun setiap amalan yang mengharapkan redha Allah yang menjadikan matlamatnya akhirat bukan dunia, maka ia tidak boleh dikatakan melalaikan dan permainan. Tidak ragu-ragu lagi bahawa apa yang dilakukan bertujuan dunia semata-mata, maka ia adalah melalaikan dan permainan, sekalipun manusia bersungguh-sungguh melakukannya tanpa perasaan malas. Justru kerana itu, perkara melalaikan dan permainan itu ialah memberi tumpuan kepada sesuatu dengan meninggalkan sesuatu yang lain yang lebih penting daripadanya. Sekiranya seorang balik ke rumahnya lalu ia tidur umpamanya, maka ia tidak boleh dianggap melalaikan dan permainan. Akan tetapi jika kita melihat seorang pelajar masuk ke dewan peperiksaan, ia duduk di tempatnya, kemudian dibagi-bagikan kertas soalan dan jawapan, lalu dia meletakkannya di sebelah, kemudian ia tidur. Di sinilah kita berkata dia adalah seorang pelajar yang cuai, lalai dan main-main. Tidur adalah sama tidur, akan tetapi yang pertama itu tidak lalai daripada tugas penting, sedangkan yang kedua lalai daripada peperiksaan. Ini dia nak bagi contoh lah dalam ayat yang kita bacakan pada permulaan bab ni tadi. Ada ayatnya berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ini poin ini cuba menerangkan macam mana dikatakan dunia itu suatu permainan yang melalaikan. Dia bagi analogi mudahnya macam seorang yang tidur kan. Tidur, dia balik bekerja, tidur tu bermanfaat dah sebab dia menghilangkan letih dia. Tapi seseorang yang pergi ke dewan peperiksaan dan sepatutnya dia ambil periksa, ambil exam, tapi dia tidur pula dekat dewan tu, tidur tu tak beri manfaat kepada dia. Dia akan dikatakan seorang pelajar yang main-main. Macam tu lah pula kita dekat dunia ni kan. Kalau kita bekerja tu bagus kan, bekerja tu bagus. Tapi kalau kita bekerja matlamat kita dunia semata-mata, tanpa memikirkan kita punya akhirat kita main-main lah. Sebab tujuan akhir hidup kita ni adalah akhirat. Bekerja untuk dunia, bekerja untuk akhirat. Bekerja tu dah bagus dah sebenarnya. Bekerja ni sesuatu yang bagus. Macam analogi tadi dah, tidur tu sesuatu yang bagus kalau dia untuk merehatkan badan. Tapi kalau dia tidur kat dewan peperiksaan, dia main-main lah. Bekerja tu bagus kalau dia bekerja untuk akhirat. Matlamat dia untuk akhirat dia. Tapi kalau dia bekerja matlamat dia dunia ni akan hancur. Kenapa kita bekerja untuk sesuatu yang akan hancur? Macam tu analogi dia tadi. Macam mana dikatakan bekerja untuk akhirat? Macam mana bekerja untuk akhirat? Kerja untuk akhirat. Yalah, macam mana? Meneruskan kehidupan untuk beramal ibadah. Niat, betul tak? Niat kita tu kerana Allah. Kita bekerja macam mencari nafkah. Bagi seorang lelaki, mencari nafkah untuk keluarga, ada niat dia kerana Allah. Mencari nafkah untuk keluarga itu adalah suruhan Allah, betul?
itu kita nak menunaikan apa yang Allah suruh, itu adalah suatu yang cakap bekerja untuk akhirat lah. Bagi seorang isteri pula, dia pergi bekerja untuk apa? Membantu suami, membantu keluarga. Itu kalau niatnya begitu, dapatlah pahala, dapatlah dia punya memenuhi matlamat itu untuk akhirat. Okey, sekadar itu dulu untuk malam ni. Kita nak sambung sikit lagi. Seterusnya dah tak ada poin, tapi dia penerangan kepada poin yang keempat ni agak panjang. Sebenarnya bab ni dah nak habis dah pun. Bab ni dah nak habis. Sekali apa cakap, sesi lagi, satu sesi lagi habis lah bab ni. Okey. Kita akan tangguhkan dulu kita punya majlis ni. Sebelum tu ada apa soalan? Tak ada. Semua faham lah. Ada kekeliruan. Lagi mudah. Lagi mudah. Oh, mudah, alhamdulillah. Dia faham, kalau dia faham tu alhamdulillah. Semoga ia bermanfaat untuk kita, keluarga kita kan. Semoga kita dipandu ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ilmu ni, tanda cinta Allah kepada kita. Mengapa tidak dikatakan cinta? Ilmu ni lah dapat memberi petunjuk arah kepada kita menuju kepadanya. Allah sayang kita, Allah bagi kita petunjuk arah. Faham dengan agama, faham agama ni tunjuk arah lah tu, petunjuk arah kita ke arah dia. Jadi kita cuba mendengar segala apa cakap penyampaian agama ni kan. Bila ada orang cuba nak menarik kita untuk mendengar kuliah-kuliah agama ni, maknanya Allah sedang menyampaikan cintanya kepada kita, mengulurkan salam cintanya kepada kita. Takkan kita nak tolak kan salam cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba sambut kan. Bukan cuba sambut, paksa diri kita untuk sambut. Kan, apatah lagi yang dibacakan tu ayat-ayat Quran kan, ayat-ayat hadis. Cuba dibimbangi. Kalau kita asyik menolak aja, nanti Allah datang menghulurkan cintanya, wal iyazubillah kan. Jangan sampai begitulah. Okey. Kita tangguhkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.